Hai, selamat datang ke YouTube channel Agent Pro. Build by leader, build to last. Saya nak cerita tentang satu kisah yang mana saya percaya kalau saya sebut brand ni semua orang pernah dengar lah. Yang mana brand ni adalah berjenama mainan kanak-kanak yang saya rasa kita semua membesar dengan jenama ni, iaitu Lego. So siapa yang tak kenal Lego? Lego ni adalah sebuah jenama yang memang cukup terkenal. Okey, yang mana Lego ni adalah jenama mainan kanak-kanak dengan mainan bongkahan-bongkahan yang boleh disusun dan kita boleh membentukkan dalam arca-arca yang kita nak bentuk kan. Ramai orang kenal tentang Lego, tapi tak ramai orang tahu tentang kisah di sebalik Lego. Sebenarnya pernah satu ketika, kira dalam tahun era 2000, Lego pernah berada dalam satu ambang yang mana Lego hampir lenyap daripada muka bumi ni. Maksudnya Lego ni hampir bankrupt. Dia pernah berada dalam saat tu. Dan Lego pernah mencapai satu kemuncak satu ketika dahulu bila mana jenama mainan ni adalah jenama yang dapat mendominasi market mainan kanak-kanak. Dan bila mana Lego berada di puncak, apa yang Lego buat? Mereka sentiasa dahaga dan inginkan grow. Seperti mana kebanyakan bisnes kat luar sana, kadang-kadang kita ni ada satu dipanggil keinginan nak cipta benda yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Tetapi apa yang berlaku, keputusan yang Lego buat tu memakan diri mereka. Bila mana Lego mula lari daripada idea asal Lego dibuat, yang mana pada waktu tu peringkat awal Lego meletup adalah kerana binaan bongkahan-bongkahan yang ada tu. Jadi akibat daripada situasi tu, Lego pun mula mengorak langkah masuk ke dalam satu lagi market, yang mana Lego mula mencipta permainan-permainan yang berbentuk figura. Contohnya kita pernah tengok lah Lego punya movie dan sebagainya kan, ada mainan-mainan figura kan. Dan mereka merasakan bila mana mereka buat mainan-mainan yang begitu, permintaan akan lebih tinggi. Tetapi ternyata keputusan yang mereka buat tu silap. Dan apa yang berlaku, Lego hampir diisytiharkan muflis oleh kerana keputusan yang mereka buat tu. Jadi ada satu kisah yang berlaku sebenarnya, bagaimana Lego berjaya menyelamatkan diri daripada bankrupt bila mana keputusan dan pihak tertinggi Lego menukar CEO pada waktu tu kepada seorang CEO yang bernama Jorgenvik Knutstorp. Saya pun tak pernah erti sangatlah eja nama dia kan. Tapi dia adalah orang Sweden ataupun Norway tak silap saya, yang mana dia ni adalah orang yang dilantik sebagai CEO kepada Lego, yang mana waktu tu Lego berada di ambang kejatuhan lah. Jadi apa yang Jorgenvik ni buat, satu benda yang bagi saya cukup respect, bila mana dia buat satu benda yang paling berat sebagai leader, iaitu dia buat keputusan. Dia mengambil keputusan untuk back to basic. Sebab idea asal Lego dicipta adalah untuk kanak-kanak, dan kanak-kanak suka pada bahan binaan ni. Dan bila mana Jorgenvik ni menghantar tim-tim research untuk buat survey pada kanak-kanak, kebanyakan kanak-kanak kata yang mereka sebenarnya sukakan Lego ni kerana binaan bongkah tu. Sebab mereka nak membina, mereka tak nak mainan-mainan yang memang dah ready siap. Mereka nakkan membina sesuatu, yang mana itulah idea asal kenapa Lego dibuat. Jadi apa yang Jorgenvik ni buat adalah dia membuat satu keputusan yang mana dia kerahkan seluruh tim yang ada dalam Lego adalah untuk kembali back to basic kepada idea asal kenapa Lego diciptakan. Dan Alhamdulillah, selepas daripada beliau menggunakan kaedah tu, Lego kembali balik naik ke puncak, dan Lego berjaya mencipta turnover yang tinggi lah, bilion, ratus bilion dengan hanya back to basic yang mereka buat. Jadi apa yang kita belajar kat sini, dalam kita jadi sebagai seorang leader ni, sebenarnya antara skill set terpenting adalah kita kena buat keputusan. Walaupun kita rasa benda tu macam mudah, tetapi kita kena faham satu perkara, kehebatan seorang pemimpin diukur bukan ketika mana senang, tapi ketika mana kita berada dalam konflik. Waktu konflik yang sebenarnya susah untuk kita buat keputusan, sebab dia bermain dengan emosi.
yang kadang-kadang ada keputusan yang kita nak buat tu dia akan mungkin menyebabkan hati orang-orang tertentu terluka, ataupun mungkin memberi impact yang akan melibatkan kita punya family dan sebagainya. Tetapi dia tetap tak lari bila nak jadi seorang leader ni, kita kena ada skill membuat keputusan, terutamanya waktu dalam keadaan sukar. Tahniah kepada yang menonton video ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan button loceng yang berada di bawah ni. Dan jangan lupa share kepada seramai mungkin orang, dan pastikan anda buat tindakan-tindakan tadi tu supaya kami sentiasa menghantui anda dengan konten-konten ilmiah yang bakal kami kongsikan dalam channel ini.